seem out of fate. The world and its circular ways. There is no break. No fiery sun allowed to fade. It takes over you. There is no way. I'm undressed as a butterfly, a static state. Gravity about to break. It takes over you and everything you do. It takes over you and everything you do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar radar di luar sana. Radar bekas kadar. Radio biasa. Radio biasa. Okay, Assalamualaikum semua. Apa khabar semua? Sihat-sihat belaka? Khabar. Harap semua sihat-sihat belaka lah, sihat walafiat. Sekarang cuaca pun dah makin apa ni ke? Sedap lah Makin kata. sedap. Confirm saya kat Ifebo lah sekarang ni kan. Alhamdulillah. Harapnya semua gembira lah di sisi kawan-kawan lah. Kalau ada yang berada di sisi keluarga kan. Dan ni ya. Dan apa ni sekarang pun dah masuk musim, dah 7 hari masuk musim apa? Musim tu bakal masuk musim bunga. Musim bunga. Musim bunga dalam 3 hari rasanya 31 bulan di mana masa akan berubah. Kat France kan. Daylight time saving pun rasanya Ahad ni Ahad ni 31 bulan. Jadi kita akan kurang 1 jam tidur. Kena tidur awal tu. Tidur awal sikit lah kalau nak apa? Bagi apa nak top up balik Top balik sejam yang nak hilang segar, tu tersegar keesokan hari ni kan. kalau tidak nanti hari Isnin tu nanti banyaklah pula alasannya tak cukup tidur dan sebagainya. Betul tu. Okey, jadi sebelum apa lagi kami ingin mempromosi salah satu event yang paling besar yang akan berlaku di France. Yes, di France. Terutama kali untuk pelajar-pelajar Malaysia yang berada di France dan iaitu juga di seluruh Eropah. dekat kita kan kat Perak ke mana lagi. Kat Jerman kan. Mau dah datang kan. Mau dah join sama kan. Mainlah kan. Daripada Spain, Barcelona, daripada mana lagi? Poland. Apa nama nama pelik-pelik boleh Warsaw dan sebagainya. Yes. Bolehlah datang. Ya, apa nama event tu? Tak sebut lagi pun. Iaitu Berzak Games 2013. Berzak Satu Games Masaf 2013. Games. Tapi nama kasih roh baru kan, aura baru kan. Berzak Games. Dengan tempat yang dianjurkan, ke venue dia. Ya, itu Besançon. Asalnya kalau tak salah saya lah, dia sebutkan Berzak Games, dia tak lagi sebut Masaf Game. Masaf Game tu lah Malaysian Student Association of France kan. Tapi ada lagi banyak lagi association ataupun society di belakang tabir Berzak Games ni. Contohnya seperti Arif Persatuan Pelajar Islam di France dan juga Masaf dan juga main tajaan juga lah. Telekom, JPA, Club UMNO, France, semua ada banyak tajaan. So memang akan janji hangat lah orang kata lah. Jadi Berzak Games ni diadakan di Berzak. Yes, of dan course. Tak salah saya esok adalah tarikh penutup. Tarikh tutup pendaftaran. Untuk pendaftaran. Dan Berzak merupakan, sebelum kita terlebih dahulu kalau kita cerita sikit macam Berzak kat mana Berzak? Berzak kat macam kata kat bahagian utara belakang dekat dengan Switzerland. Dekat ya. Switzerland, Jerman dan sebagainya. Sebelah tu seribu saja kan. Betul. Dan Berzak Games ni adalah satu peluang baik untuk pergi jumpa kawan-kawan kita kan yang sudah bertibaran di muka bumi ni, muka bumi France ni kan. Bumi Napoleon ni kan. Disebabkan France ni bukanlah seperti
seperti UK kan, di mana ada satu bandar tu ada beribu-ribu pelajar Malaysia kan. Di sini even satu universiti, satu kelas mungkin ramai semua Malaysia ramai kan. sangat Malaysia. Satu kelas tu Malaysia semua kan. Tapi berlainan kesnya di sini. Sebabkan kat France ni satu bandar kalau lebih daripada 40 orang kita dah panggilkan, kita boleh panggil apa, kampung Malaysia dah kan. Kampung Malaysia, benda yang sangat Macam- impossible lah, benda yang sangat rare sekali. Macam pelik lah kan. Kecuali di bahagian selatan. Jadi sebab itulah kita kata yang ni adalah satu peluang baik untuk pergi jumpa kawan-kawan yang kita kawan-kawan kita yang bertibaran kan. Boleh pergi jumpa kan. Dan jumpa juga orang-orang yang kita belum kenal sebelum ni kan. Pergi jumpa senior-senior yang baru senior-senior yang dulu tak pernah jumpa, junior-junior yang baru datang yang berada di kos dah berdua. Rakan-rakan satu batch yang selepas sekian lama tak jumpa kan, dah pindah bandar semua kan. Time sekarang lah, time masa event Bezak Game lah, kita ingin berkongsi cerita kan. Sambil bersukan, sambil kongsi cerita. Lepas tu kongsi pengalaman kan. Macam mana belajar kan. Boleh cerita tentang apa yang dibuat di bandarnya kan. Betul. Lagi-lagi setiap bandar kalau ada universiti, walaupun ambil bidang yang sama, universiti tu tidak sama apa yang belajar kan, apa yang belajar tak sama. So boleh kongsi semua tu kan. Banyak benda lagi boleh kongsi bandar semua. Mas time ni orang kata momen yang sangat berharga. Dan juga poin yang paling penting untuk Bezak Games ni, yang ni adalah satu macam kata apa, medan ataupun batu loncatan untuk kita bersukan. Selalunya yang ni reality lah kan. Kalau di France ni kita tak banyak masa untuk ni kan. Setiap hari balik dah malam. Lepas tu ada banyak kerja nak kena study sebagainya. Lepas tu minggu depan dalam kepala fikir nak ada exam. Kadang satu Ahad pun satu Ahad pun tak pergi bersukan kan. Sebab tak ada masa dan sebagainya. So yang ni adalah satu medan batu loncatan untuk kita bersukan kan. Sebab orang kata balas dendam kan, dah lama kan. Orang peluang melandam. Time sekarang kan nak keluarkan semua peluang kata lah. Orang kata bayar debt kan. Debt peluh kan kat badan ni kan, lemak-lemak dan sebagainya kena keluarkan. Yes lah. Yang kita tahu sukan itu penting untuk kesihatan dan sangat digalakkan kan. Even dia katakan yang kita tahu macam lagu Raihan tu kan. Atau yang tu kan, yang ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sihat sebelum sakit. Sebelum kita start sakit, baik kita ingatlah kan. Sihat dalam badan kita. One of them untuk sihat tu kenalah bersukan. Buat sebaik mungkin. Dan kepada mereka yang akan menyertai Bezak Games nanti, yang belum lagi tu cepat-cepat daftar. Esok tarikh tutup. Cepat dengan daftar team name lah, contingent name pun ada. Contingent dan sebagainya. Jadi menarik. Bezak Games ni lebih menarik. Ada banyak lagi nosio-nosio baru yang dia masukkan. Contingent name betul. Sangat menarik. Kini kita boleh dapat contingent terbaik lah. Kita terbaik. So yang boleh membanggakan feel ataupun bandar itu sini kan. Jadi siapa yang menyertai Bezak Games nanti, turun padang berlatih. Baru ada challenge orang kata. Sabtu Ahad lah berlatih. Ada dengan cerita kan, ada satu bandar ni kan. Dah siap buat jersey. Main kan. Jersey dia punya bandar, dia punya contingent dia punya semangat situ lah. Ada certain bandar dah buat friendly dengan bandar yang lain. Itu pun ada. Dah buat friendly dah siap kan. Macam kita tahu ada event sukan apa di sana? Ada bola sepak yang tinggi kali kan. Futsal lah. Bola sepak futsal lah. Ada korang lah. Dan badminton, basketball lah. Betul apa lagi? Pingpong. Bola tampar. Lepas tu sukan nikah pun ada. Batu seremban. Lari dan berbunyi. Tu saya tak sure lah. Saya tahu sukan nikah, mana kita tahu kan. Banyak lah. Tarik tali dan sebagainya. Kalau rindukan permainan tradisional Malaysia kan, pun ada. Buat tu semua tu memang ada lah. So dah lama tak main congkak ke abang call out kan. Boleh lah join lah. Ting-ting ada, ting-ting. Tapi tengoklah. Nak tahu apa ada event boleh lah lawat di website official Bezak Games, bezakgames2013.com. Juga di Arif France page ataupun kat masafrance.com pun ada. So any information pasal ini semua ada. So boleh siapa yang rasa kurang talent atau dan sebagainya untuk masuk sukan, kalau saya cakap masuk lah kan. Tak kisah menang ke kalah, janji kita bersukan. Tapi kalau rasa tak nak sangat masuk, masuk sukan nikah. Masuk je sebab any game boleh masuk kan. Just masuk je. Lagipun dia punya dia punya yuran sama. Mana banyak tahu games pun mesti 25. So masuklah. Mana tahu
Ada bakat Dia terpendam kan. bakat terpendam dia kat dalam lari dan bunyi ya. Mana kita tahu. Ya, Dia dia boleh betul sekarang ni apa, bermain bersama tu lah. Nampak dia punya kata ukhuwah ataupun persaudaraan di situ lah dapat diwujudkan lah. Itu yang best tu. Dapat bergembira bersama. Itu yang benda yang sangat dihargai ya. Yang perlu yang kita perlu cari sebenarnya. Itu yang bestnya Berserk Games ni. Jadi sekali lagi saya ingatkan Berserk Games yang akan diadakan ataupun held 27 dan 28 ya. Kalau saya tak salah. Betul. Dan 27-28 April di mana Berserk Games ni akan diadakan. Dan tarikh tutup untuk pendaftaran adalah esok. Jangan lupa. Cepat-cepat lah. Pasal penginapan semua boleh rujuk pada website tersebut. Kita tahu lah apa harga penginapan semua kan. Ya, dan ada page Berserk Games di Facebook. Kalau ada soalan apa-apa boleh tanya kat situ. Kan dia akan jawab sweet orang kata. Pihak admin akan jawab soal-soal anda semua. Jangan risau. Just tanya dia. Anything you want lah. Okey, jadi kita akan ceritakan sikit tentang tema kita pada minggu ni. Sebelum kita berehat sebentar sebab cakap pasal sukan ni pun dah letih lah. Kemain maksud kata kan. Okey, jadi macam biasa DJ Zizi, apa tema kita pada macam minggu ni? biasa kan kita tengok kan. Okey. Dia punya tajuk Rohingya, the forgotten people. Ya, Forgotten people. Kenapa forgotten people? Kenapa dicari? sebab kan dia ada tak nak masuk ikan. Kita Tak benyar sikit-sikit. Kita bagi apa? Orang bagi teaser pun boleh. Yes. Jadi komuniti Rohingya tu sendiri, kita bukan nak kata komuniti Muslim sahaja, tapi komuniti Rohingya tu secara general adalah masyarakat minoriti yang paling banyak dianiaya atau ditindas di muka bumi ni sendiri. Itu kuasa bernama Arakin. Ya. Jadi dia ada satu isu yang sensitif. Orang kata macam mana? Sebab banyak sangat kuasa yang ingin ada kena mengena dengan Myanmar. Jadi isu Rohingya ni diletakkan ke tepi. Disebabkan yang tu akan memberi nama buruk kepada Myanmar. Jadi dia menjadi satu isu yang dilupakan. Ya, benda yang tabu dan benda ni sebenarnya dah berlaku sejak 17 tahun. Lamanya. That's what the forgotten tu akhirnya kita dilupakan. Dah 17 tahun sebenarnya. Sekarang ni baru kita benda yang show, benda yang agak kata dalam actuality ya. Jadi baru-baru ni tercetusnya satu insiden yang sangat-sangat orang panggil geraf lah kan. Sampai isu ini dinaikkan semula. Okey, betul. Okey. So tanpa dekali lagi kita tunggu lagi kita akan terus kita akan baca dedikasi lagu dahulu. Kita akan mainkan okey, dedikasi. Kita akan teruskan kepada dedikasi lagu sebelum kita Yang masuk lebih pertama. mendalam. Yes. Tentang tema kita pada minggu ini, iaitu Rohingya, the forgotten people. Okey. Dedikasi yang pertama. Dedikasi yang pertama. Disebabkan ada dua dedikasi yang mendedikasikan lagu yang sama. Jadi kita akan baca yang kedua-duanya lah. Jadi dedikasi yang pertama adalah daripada Abu Uthman daripada Brno. Abu Uthman namanya. Abu Uthman namanya. Okey. Yang ditujukan kepada semua saudaraku yang berasal dari Rohingya. Dan yang berada di merata dunia, merata tempat di dunia lah. Jadi ucapan Abu Uthman kepada saudara-saudaranya yang berada di Rohingya atau berasal dari Rohingya, moga saudara-saudaraku di Rohingya tabah menghadapi ujian di dunia ini dalam mempertahankan iman kalian. Nescaya ganjaran yang besar menanti kalian di akhirat kelak, InsyaAllah. Jadi yang kedua sila baca. Yang kedua, dedikasi yang kedua daripada saudara kita yang berada di Aix-en-Provence, yang bernama Joe. Joe nama dia. Okey. Yang ditujukan buat Zaino, Zahid, Abu, Anwar dan semua bekas tulung ni. Yang kini berada di Belfort dan juga Besançon. Dengan ucapannya, selamat berstash semua. Macam Berserk Games ada brand ke? Hihi dia tu kan. So Johnny mencabar kakaknya yang bekas dia tolong ni. Okey, so lagu permintaan dia apa dia? Lagu yang
didedikasikan ataupun Yes. yang ingin disampaikan oleh kedua-dua dedikasi tadi ialah Selamat Malam Rohingya. Daripada lagu yang kumpulan bertajuk Sahabat, Daripada kumpulan Sahabat. Jadi mari kita dengarkan. Rada bukan sekarang. Radu biasa, mari kita dengarkan Selamat Malam Rohingya. Kena 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 2 tahun kena taruh ada jinjing. Atas rumah jinjing atas taruh di orang bakar. Selamat malam Rohingya, miskilenamu di sisi mayat. Jangan menangis sahabat, ini Tuhan mengujimu. Selamat malam Rohingya, dunia sedang tidur lena. Kami doakan untukmu, sejahteralah selalu. Jangan menangis sahabat, ini Tuhan mengujimu. Selamat malam Rohingya, dunia sedang tidur lena. Kami doakan untukmu, sejahteralah selalu. Bila kita lihat dalam Facebook dan sebagainya, merupakan satu isu yang di luar batas logik akal manusia, kewarasan manusia sebenarnya. Di zaman serba moden, tapi namun banyak cerita ataupun kisah tidak dapat kita kongsikan. Kenapa, mengapa? Ada di kalangan umat Islam sendiri, terutamanya di Rohingya, umat Islam terutamanya, di ambang Ramadan ni mereka berdepan dengan maut. Selamat malam Rohingya, esok kan ada matahari. Berbanyaklah berdoa, jangan kau terlepas talinya. Selamat malam Rohingya, miskilenamu di sisi mayat. Jangan menangis sahabat, ini Tuhan mengujimu. Selamat malam Rohingya, dunia sedang tidur lena. Kami doakan untukmu. Mereka setiap saat, setiap detik berfikir adakah nyawa mereka boleh diteruskan pada setiap saat ataupun tidak. Kami doakan untukmu, sejahteralah selalu. Kena 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 2 tahun kena taruh ada jinjing. Atas rumah jinjing atas taruh di orang bakar. Selamat malam Rohingya, miskilenamu di sisi mayat. Jangan menangis sahabat, ini Tuhan mengujimu. Selamat malam Rohingya, dunia sedang tidur lena. Kami doakan untukmu, sejahteralah selalu. Jangan menangis sahabat, ini Tuhan mengujimu. Selamat malam Rohingya, dunia sedang tidur lena. Kami doakan untukmu, sejahteralah selalu. Bila kita lihat dalam Facebook dan sebagainya, merupakan satu isu yang di luar batas logik akal manusia, kewarasan manusia sebenarnya. Di zaman serba moden, tapi namun banyak cerita ataupun kisah tidak dapat kita kongsikan. Kenapa, mengapa? Ada di kalangan umat Islam sendiri, terutamanya di Rohingya, umat Islam terutamanya, di ambang Ramadan ni mereka berdepan dengan maut. Selamat malam Rohingya, esok kan ada matahari. Berbanyaklah berdoa, jangan kau terlepas talinya. Selamat malam Rohingya, miskilenamu di sisi mayat. Jangan menangis sahabat, ini Tuhan mengujimu. Selamat malam Rohingya,
Dunia sedang tidur lena, kami doakan untukmu. Mereka setiap saat, setiap detik berfikir adakah nyawa mereka boleh diteruskan pada setiap saat ataupun tidak. Kami doakan untukmu, sejahteralah selalu. Itu dia tadi lagu apa? Selamat Malam Rohingya daripada kumpulan sahabat. Jadi mereka dikasihkan lagu tu kepada saudara-saudara kita yang berada di Rohingya kan. Tak kira agama apa pun kan, bangsa mana pun kita tak kisah. Yes. Jadi sebelum baru-baru ni satu kumpulan aktivis hacker yang sangat terkenal kan, Diberi nama Anonymous. Anonymous Anonymous yang pakai topeng tu kan. Mereka telah kita panggil apa? Telah melaunchkan balik, telah bahasa Melayu apa? Provokate ataupun telah melancarkan kembali kita panggil apa kan? Kesedaran untuk isu Rohingya ni kan. Sebab sangat teruklah panggil apa, kondisi di sana kan. Bermula dengan Twitter kan, Twitter di page ni dan kumpulan Anonymous ni telah create satu akaun Twitter dan mula untuk menjadi memberi kesedaran lah. Dia pun banyak launch kan, sampai ramai orang panggil telah menjadi macam kalau Twitter orang kata kalau jadi macam famous. Rasanya tweet yang kalau kat US tweet yang paling banyak di-share di tweet lah orang kata lepas ni kan sampai orang sebut kembali kan. Dari UK nombor 3 juga. Kira macam sangat sekarang ni masyarakat dunia kalau yang siapa yang main Twitter kan. Memang Twitter tweet yang ditweetkan oleh kumpulan Anonymous kan sangat disebar lah, worldwide sebar lah, widely sebar. Maksudnya kalau siapa yang lebih terbiasa dengan Twitter, banyak didedahkan lah kan dengan ni. So baru-baru ni juga mereka telah melancarkan satu video untuk orang panggil untuk memberi kesedaran yang lebih lagi kan, untuk membuka mata dunia mengenai video ini apa yang dialami oleh kaum saudara Rohingya kita sendiri diarahkan. Jadi video itu dengan title Operation Rohingya. Operation Rohingya. Jadi mari kita tengoklah video tersebut. Kita saksikan Operation Rohingya. Greetings, citizens of the world. It is vital the information we are going to share with you is made viral as quickly as possible. The ethnic Rohingya people of Myanmar, Burma in Southeast Asia are about to be massacred. Barbarous acts are being carried out by neo-Nazi racist groups like the Rakhine Nationalities Development Party, Arakan Liberation Army, Nasaka Border Police, and 969 monks led by Monk Wirathu, the self-proclaimed Bin Laden of Buddhism. The government of Myanmar is orchestrating these crimes. The persecution of the Rohingya people is severe. The Burmese junta considers them to be subhuman and denies them almost all basic human rights. They are subject to torture, gang rape, starvation, slave labor, and forced to reside in the most dire camps in the world. Some call these refugee camps, but they are actually concentration camps.
Over the past few months, thousands of Rohingya have been encouraged onto boats and sent out to sea with not enough food or fuel, and left there to die. Many boats were attacked and sunk, with women and children on board. Already the violence in Burma has spread beyond the Rohingya to include all Muslims, with warm-ups to the anticipated massacre taking place against Burmese Muslims in Myektila, Naypyidaw and Yangon. Dead and burning bodies, including children, are now lying in the streets. While the United States claims to defend human rights, their record clearly reflects a government that will only intercede when their business interests are threatened. While politicians occasionally pay lip service to the horrific conditions in Myanmar, no action is ever taken. The only people neglecting the situation in Myanmar worse than the US or the press, who consistently ignored these atrocities or reported them as ethnic clashes. We consider the media to be complicit in concealing them from the rest of the world. The Rohingya have been told to expect a third massacre starting the last week in March. Rakhine have declared they will leave no Rohingya left on the land, just a few left as exhibits for the museum. The acts of genocide being committed against the Rohingya people must no longer be ignored. We call on the Anonymous Collective to stand with those for whom no one else will stand. We call on Anonymous and all supporters of human rights to stand against this great injustice, to give the Rohingya a voice before they are completely eliminated. Operation Rohingya engaged. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Tyrants of the world. Thus. Itu dah tadi video Operation Rohingya yang dilancarkan oleh Anonymous, kumpulan aktivis hackers. Nampak kita boleh katakan bahawa ini salah satu isu yang sangat penting sebenarnya, sangat panggil apa, severe lah, serius. Yes, sangat serius. Sampai kumpulan hackers yang famous di dunia itu pun naikkan tentang isu ni kan. Dan juga banyak lagi kan, kalau kita tahu, kalau waktu saya berada di Malaysia itu, kawan-kawan saya yang berada di MMU pun membuat banyak kutipan untuk solidariti kat Rohingya, kumpulan Muslim di Rohingya ni lah kan. Maksudnya dah lama lah kan benda ni kan. Benda ni masih lama, 17 tahun. Bayangkan 17 tahun tanpa siapa pun yang bercerita pasalnya. Sekarang ni baru kita tahu. Jadi apa pun kita akan cerita sikit tentang apa yang berlaku di Rohingya, dan kita masukkan sedikit tentang sejarah Rohingya ni sebenarnya kan. Yes. Jadi bukan saja kita hanya sebarkan kesedaran, tapi kita perlu tahu apa yang berlaku sebenarnya. Apa punca, apa yang sedang berlaku di sana. Sebab selalunya orang macam kata, oh, orang kat sana kena bunuh kan, yang ni teruk, orang kena genocide dan sebagainya, tapi tak tahu pun apa berlaku di belakangnya, dan dah mula menyebarkan kesedaran. Kesedaran takkan melekat kalau kita tak tahu apa sebenarnya yang berlaku di belakangnya. Betul. Sejarah. Supaya kita tidak mengenali sejarah. Jadi sebenarnya beberapa hari yang lalu, pada 21 Mac, masjid-masjid telah dibakar dan orang-orang Muslim telah diserang di ibu kota Myanmar. Dan hari ini serangan telah menular di 3 bandar berdekatan. Dan orang Muslim Myanmar berada dalam keadaan sangat kritikal. Dan kita tengok, kita ingatkan dulu terutamanya satu kumpulan Islam yang ditindas sejak dahulu kan, iaitu orang Rohingya. And then pembunuhan kian rancak dijalankan macam untuk memastikan etnik Muslim Rohingya ni kan, yang dahulunya dalam lingkungan 6 juta orang, kini hanya tinggal lingkungan 800,000 orang. 800,000 orang sahaja kan. Kini lebih 5,200,000 orang, 200,000 orang telah dibunuh. Telah di-genocide kan sebenarnya. Kini satu amount yang sangat banyak. Bukan kata semua lah, sebab banyak yang lari ke negara berdekatan dan menubuhkan kem pelarian di sana. Pelarian juga. Dan ada yang cuba lari dan ditolak, orang panggil di-reject daripada pergi pada negara lain itu. Kira negara yang di mana mereka minta perlindungan politik lah. Dan kita tahu
Dan dia habis lenyap lagi, habis lenyap dari bumi Myanmar sendiri. Di kawasan Arakan lah. Dia tua, dewasa, kanak-kanak bayi kan. Tak kira lelaki atau perempuan, ramai yang dibunuh. Kan? Ramai yang menjadi subjek kepada genocide. Kan? Dan kita dijagakan sudah dalam lingkungan 1,000 lebih perempuan dirogol sampai mati. Dan ada yang disembelih, kanak-kanak diikat tangan dan dibuang ke dalam sungai. Bayi-bayi turut dibunuh kan. Manakala mayat mereka dibiarkan sahaja digigit dan dimakan oleh anjing-anjing liar di sana. RNDP itu Rakhine National Development Party, dengan kerjasama Arakan Liberation Army, sekarang ni sedang rancak untuk menghapuskan orang-orang Rohingya. Dua kumpulan ni, dua parti ni memang sedang rancak dia nak musnahkan ataupun habis kena lenyapkan kaum Rohingya tu daripada bumi Myanmar. Dan kerajaan Myanmar senang membutakan mata tentang hal ni. Kerajaan dia menutupkan hal ni kira macam dia tidak berkata pasal hal ni. Dan ini merupakan misi ketiga yang paling besar ke antara yang diorang lancarkan misi untuk menghapuskan etnik Rohingya daripada muka bumi Myanmar. Yang ketiga, kerajaan dah banyak sekali yang ini mission terbesar. Ada mission kecil-kecil lagi yang kita tidak tahu sebenarnya. Dan mengikut pula daripada analisis daripada pakar-pakar daripada badan NGO ASEAN kan, kalau aktiviti pembunuhan terhadap kaum Rohingya ni kan, kita tak hentikan dengan serta-merta atau dalam masa terdekat, kaum ni akan pupus dalam masa kurang daripada 2 tahun. Maksudnya memang lajulah sekarang ni depa tengah cuba untuk menghilangkan ataupun nak menyahkan grup ini atau kumpulan ini daripada tempat dia sendiri tau. Bayangkan dalam masa just 20 tahun lah kira startnya hingga sekarang ni dah 20 tahun. Hampir 20 tahun lah. Hampir 5 juta, 6 juta etnik ni ingin dilenyapkan daripada muka bumi Myanmar. Begitu cepat dalam masa 20 tahun saja, 5 juta. Nilai ni sangat besar sebenarnya kita tengok kan. 20 tahun saja dah 5 juta, hampir 5 juta lebih sebenarnya. Satu perkara yang sangat teruk lah. Sangat serius lah, sangat serius. Kita tak dapat bayangkan dengan akal kan. Sebelum ini, waktu kita cakap waktu masa dulu, waktu perang kan, yang ni lah perkara yang paling penduduk di dunia fight for ni kan. Macam kita janganlah buat genocide dan sebagainya, kata jangan bunuh, jangan ni kan. Sampai kita ingat Nazi, Germany pun Jerman pun sampai orang sebut yang kata jangan buat macam ni dah kan. Nazi dulu teruk dan sebagainya. Ada anti-Semitic semua. Anti-Semitic dan sebagainya. Tapi sekarang ni perkara yang sama duk berlaku. Tetapi isu ni tak keluar pun di mainstream media. Tak disebut pun kepada semua orang. Tapi orang-orang yang tahu pun tak menyebarkan kesedaran ataupun nak cuba untuk memperjuangkan benda yang sedang berlaku ni. Yang satu benda yang sangat teruk. Sebenarnya ni setaraf dengan apa yang berlaku di Germany kan, dia punya bilangan dia pun hampir sama tu. Ini figure dia sangat banyak dia punya genocide kan. Yang dikenakan genocide kan. Sekiranya sama banyak. Kira benda yang sangat penting, kira one of the genocide yang besar ke Dan kita boleh kata lagi teruk sebab penganiayaan ataupun cara mereka dibunuh dan dini sangat kejam. Kalau macam dulu tak adalah kita kata tak kejam yang dulu, tapi dibunuh dengan gas dan sebagainya. At least lah kita boleh katakan tak adalah rasa kesengsaraan tu tak rasa sangat lain. Yang ni sangat teruk. Yang ni siap dirogol dia ada yang dibakar, dibunuh depan keluarga sendiri. Benda tu meninggalkan kesan yang mendalam pada masyarakat tersebut lah. Jadi persoalannya, adakah manusia ataupun kita sendiri hanya mahu mendiamkan diri tentang kekejaman dan penyembelihan dan penghapusan etnik ni kan? Takkan kita nak senyap saja kan? Kita ada suara, kita boleh panggil. Kita ada suara. Kita boleh cuba at least bagi sedikit sedikit usaha ataupun effort kan. Kita take part sedikit untuk nolong lah kan. Yang ni kan. Dan kita tahu
Perdana Menteri Myanmar Thein Sein ni, dia ada seorang yang paling bertanggungjawab lah untuk ini kan, dan dia boleh dibawa untuk didakwa di Tribunal Mahkamah Antarabangsa untuk pengadilan, kerana tak ada usaha langsung yang untuk sungguh-sungguh untuk menabatkan keadaan ini kan. Kalau macam beli apa, kalau dia mahu benda tu berhenti, mesti benda tu boleh berhenti. Boleh. Ini Sebab dia ketua. Pemerintah kat Myanmar sendiri yang melengah-lengah ke perkara ni, yang biar perkara ni berlaku sebenarnya, faham? Kira mengcontribute pada benda ni sebenarnya. Dan kalau kita tahu kan, kalau pemerintah tu biasanya everything kan, pemerintah tu yang memainkan peranan sangat penting. Betul tak? Sangat penting. Sebab pemerintah tu kan, mereka lah perlu yang bertindak membela membela dia punya nasib masyarakat ni kan. Bukan hanya biarkan benda itu macam tu, dan mereka sendiri yang kiranya membantu di mana sebetulnya mereka tidak perlu, yang tidak patut buat sebenarnya. Okey, jadi kita berehat sebentar sebelum kita masuk. Kita ceritakan sedikit tentang tindakan ataupun bantuan yang telah dilancarkan ataupun dilakukan oleh penduduk di dunia, kita as in general penduduk di dunia untuk menolong kita bagi masyarakat ini kan yang berada di Rohingya. Okey, jadi kita akan bacakan dedikasi seterusnya. Okey, dedikasi seterusnya daripada saudara kita yang berada di Bandar Baru Uda. Yes, Bandar Baru Uda di Malaysia. Yang berada di Malaysia. Yang bernama Mukmin. Rasanya betul lah namanya Mukmin kan. Yang ditujukan buat Alim Rahman dan seluruh warga France. Yang sini berada di France. Okey. Jadi ucapan kepada Alim Rahman dan seluruh warga France adalah ayuh bersujud pada yang satu. Dengan lagu permintaannya, Padamu Ku Bersujud daripada Afgan. Okey, mari kita dengarkan. Rada betul sekarang. Rada biasa kita dengarkan. Tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu, saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku bersujud. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu, saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku bersujud. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang
selalu bertawa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu, saat kau limpahkan karuniamu dalam sunyiaku bersujud padamu. Kita Dian Afgan, padamu ku bersetuju. Kita bersetuju pada yang ilahi supaya memberi apa ni, berkebenaran dia, memberi apa ni, pengadilan, justice pada kita punya sahabat dia kan, Rohingya ni, kaum Rohingya ni, dan di mana-mana saja di dunia ni lah. Sebab banyak tempat yang tak mendapat apa orang mana-mana lah, macam keadilan orang kan, lagi ramai yang tak mendapat keadilan kan, yang dianiaya dan sebagainya di seluruh dunia kan, terutamanya banyak ahli masyarakat Islam kan. Betul. Okay, kita mengharapkan sebab kita tahu Allah Maha Adil kan, cuma bantuannya kita tak sure bila datang. Betul. Okey, jadi kita akan cerita tentang bantuan yang sedikit lah, kami cerita sedikit bantuan yang pernah yang telah dijalankan oleh penduduk di dunia kan. Kita cakap penduduk dunia yang untuk membantu masyarakat di Rohingya ni. Okey, salah satunya Majlis Gerakan NGO Islam kan di ASEAN juga telah meminta Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ataupun kita tahu apa United Nation, dan juga Persatuan dan Pertubuhan OIC Islam OIC untuk bertindak dengan cepat lah kan, dalam mengumpul dan menghantar pasukan pengaman antarabangsa ke Myanmar kan, dan untuk mendesak kerajaan Myanmar ni untuk menghentikan pembunuhan etnik Rohingya dengan segera. Sebab kita tahu sebenarnya apa yang berlaku, dia sebenarnya pergaduhan antara dua kaum kan, yang bergaduh antara dua kaum tu kalau saya rasa lebih kepada kaum lelaki dia lah yang bergaduh dan sebagainya. Betul. Dan benda ni menjadi lebih geraf dan serius apabila pasukan keselamatan negara tu masuk ke dalam satu site dan mula untuk membunuh ataupun menindas satu kumpulan yang kaum yang lain tu kan. Betul. Dan juga atas dasar nilai kemanusiaan, kita diharapkan bantuan dan kerjasama daripada pelbagai negara, Malaysia ke negara France ke semua negara kan, dan pihak termasuk Malaysia sendiri lah akan membantu kerajaan Myanmar untuk tamatkan konflik ni dan mampu laksanakan program yang kira berstruktur untuk pulihkan keadaan di di Arakan ni, keadaan dan kehidupan dia, keselamatan etnik Rohingya ni, berikan keadilan kepada etnik ni sebab semua manusia di muka bumi ni layak untuk hidup di tempat yang mereka mahukan. Kita boleh nak mendinaikan atau menindakkan kewujudan dan mereka. Siapalah kita sebenarnya? Siapalah kita nak menidakkan kewujudan mereka ni kan? Kita harus warm welcoming sebenarnya. Bukanlah orang kata blood welcoming ke cold welcoming kan. Macam kita tahu salah satu hadis Nabi, kalau kita sedang makan something, sedang kita tengah makan kan, kita menikmati makanan, sedangkan kita punya sahabat sini, kita punya jiran kita tengah berlapar, tak boleh kan. Kita kena bagi makanan untuk mereka yang lapar. Ni lebih lagi kepada kawan-kawan kita ataupun saudara kita yang sedang diprosecuted, yang sedang dibunuh dan ditindas, makanan tak ada, menangis, sedih sebab kena keluarga sendiri kena rogol, kena bakar, kena sembelih. Apa yang nampak sini, apa tanggungjawab apa yang kita boleh buat untuk tolong mereka? Bayangkan kita kan dalam keadaan itu, kita keluarga sendiri, kita punya rakan sendiri, kita punya ibu sendiri, bapa kita sendiri berada di kawasan berada yang di keadaan ni kan. Dan kita nak berdiam diri kan, kita just nak tengok, mesti kita rasa macam kenapa penduduk dunia lain ni tak tolong aku kan, betapa teruknya keadaan aku dan sebagainya kan.
cuma kita letakkan di tempat mereka, betapa perlunya dia, macam betapa mereka merintih untuk mendapatkan bantuan. Tapi kita sedikit pun tak buat apa kan. Kita duk senang dengan hidup kita. Kita rasa okey tak apalah, buat apa aku nak ambil tahu kan. Sedangkan apa badan-badan antarabangsa pun tak ambil tahu kita ni buat apa kan. Kadang-kadang alasan macam tu yang dikeluarkan. Dan juga memberi macam mungkin bantuan kan. Memberi bantuan pun sebenarnya tidak cukup. Dia kesedaran sebagai humanity kan. Kesedaran humanity tu sangat penting sebenarnya. Kita cuba tanamkan kepada semua orang supaya semua orang akan cuba perjuangkan kebebasan dan keamanan untuk kaum ini. Dan supaya benda ni tidak berulang, tidak menular ke tempat lain kan. Jadi sama-samalah kita mendoakan kejayaan usaha yang cuba dibawa oleh pelbagai pihak kan. Banyak pihak yang cuba juga menolong masyarakat Rohingya ni kan. Jadi setiap dari kita ada peranan yang perlu dimainkan kan. Jadi insyaAllah sebelum kita masuk tentang sedikit pengenalan tentang Rohingya, tadi kita cakap kan realiti ataupun apa yang sedang berlaku di Rohingya ni, kita akan cerita sikit lah tentang Rohingya kan, yang sebelum ini orang kata apa, sedikit tenggelam akibat tak akibat lah, sebab kan kita lebih banyak didedahkan dengan isu kemanusiaan di Syria dan Palestin sampai kita tak tahu ataupun kita tak tahu menahu, kita pun tak cari untuk tahu menahu tentang Rohingya ni ada. Even kita mungkin tidak tahu kewujudan etnik ni even. Ya, sebabkan mainstream media tak mewar-warkan untuk apa menceritakan tentang sebelum tu kita berehat sebentar dengan sebuah dedikasi lagi daripada sahabat-sahabat tu kan. Okay. So dedikasi yang seterusnya Jared. Dedikasi yang seterusnya daripada Ahmed bin Kamaruzaman yang sedang berada di Volgograd. Minta maaf silap. Dedikasi seterusnya adalah daripada Abdul Hadi. Abdul Hadi yang sedang berada di Grenoble. Ditujukan buat Hafiz dan Faisal yang berada di Grenoble juga. Jadi ucapan kepada Hafiz dan Faisal ialah, saya Hadi dan isteri Asma ingin mengucapkan terima kasih kepada Faisal dan Hafiz Grenoble. Faisal dan Hafiz Grenoble kerana bantu jaga dan jadi babysitter Talha petang tadi. Maksudnya Hafiz dan Faisal tolong jaga Talha lah tadi. Yes, tadi kan. Saya nampak kan kat Facebook kan, dia lah gambar yang dipostkan Faisal dengan saudara Hafiz kan. Talha tengah main iPad. Teruskan ni ucapannya. Ucapan yang sebenarnya dia kata, semoga Allah berikan ganjaran pahala yang besar. Talha cakap mercy, ada 2 semari. Okey, jadi lagu yang ditujukan kepada Hafiz dan Faisal Grenoble daripada Hadi adalah Number One For Me daripada Mahizin. Ada bersekadar. Ada biasa, mari kita dengarkan. Crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I would make it up to you. Mama, grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Now I finally understand your famous line about a day I'd face in time. 'Cause now I've got a child of mine, and even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I will make it up to you. Oh,
back time, rewind if I could. Make it undone, I swear that I would. I would make it up to you. Mama, grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. The number one for me, the number one for me, the number one for me, oh, oh, number one for me. 9.56 malam, anda masih bersama kami, Radar Sekadar Radio Biasa. rada biasa. Okay, jadi kita akan cerita sikit pengenalan tentang Rohingya. Okay. So, kita akan cuba explain secara ringkas lah kan, tentang Rohingya ni. Jadi Rohingya adalah kumpulan minoriti Islam kan, yang berada di sebuah negeri bernama Rakhine kan, di bahagian barat Myanmar kan. Rakhine ni dikenali sebagai Arakan pada satu masa dahulu kan. Dalam bahasa Rohingya, Rakhine dikenali sebagai Rohang. Rakhine juga bersempadan dengan Bangladesh. Sebab tu kita ramai yang tak tahan dan lari ke Bangladesh lah. Oleh kerana sempadan Burma nama lama Myanmar dan Bangladesh sering bertukar-tukar, akhirnya Rohingya terbahagi kepada dua kan. Rohingya Buddha di Bangladesh dan Rohingya Muslim di Burma. Itu yang disebabkan orang kata kan, orang Rohingya ni dia gelap sedikit lah sebab berketurunan Bengali. Dan kalau kita tengok kan, kalau kita teliti sejarah, kumpulan Islam ni kan telah lama menetap di situ lah. Ataupun kaum apa ni, etnik Rohingya ni kan telah lama menetap di situ. Tapi pada 1978 apabila Burma telah beralih kuasa kepada junta. Junta tu rasanya Junta tu adalah pemerintahan tentera. Junta, pemerintahan tentera, mereka telah membuat undang-undang baru iaitu dengan menyingkirkan Rohingya daripada senarai 135 bangsa yang diperakui negara itu. Kira macam Burma ni dia telah wujudkan undang-undang dia hanya menerima 135 bangsa, di mana satu bangsa tu Rohingya dia tak terima. Dia cabut kewarganegaraan. Just 135 bangsa. Kira ramai yang diterima tapi cuma Rohingya tak terima. Dia telah buang lah bangsa ataupun kaum Rohingya tu daripada jadi warga negara. Dan seterusnya Jarod. Bila tu berlaku, jadi orang Rohingya pun menjadi pelarian di tanah sendiri kan. Sebenarnya mereka sebelum tu adalah satu state yang free lah, state sendiri. Mereka bukan satu bahagian, orang kata apa, bukan sebahagian daripada Burma. Kita tak boleh kata mereka ni satu bahagian daripada Burma. Tapi apabila kerajaan Myanmar sendiri telah invade Rohingya ni, dan itu pula yang telah dilakukan kepada mereka. Padahal dia orang tu dalam merupakan kata Jarod tadi, dia merupakan negara macam kira negeri yang independen, kata negeri yang merdeka. Tapi kerajaan Myanmar ni, kerajaan Burma pada masa itu yang menginvade, yang menjajah kerajaan negeri tersebut dan melakukan genocide semua tu. Sebenarnya salah kan. Kita nampak bahawa kerajaan Burma yang mulakan benda tu. Bukan salah etnik Rohingya yang mengambil tempat Burma tu. Tadi yang Burma sendiri yang mengambil tempat sebenarnya, tempat etnik Rohingya ni. Okay, jadi kata-kata ini Rohingya pun jadilah pelarian di tanah mereka sendiri kan. Dan mereka dianggap pendatang asing yang haram dan membahayakan keselamatan negara Myanmar kan. Banyak orang Rohingya melarikan diri di sepanjang Bangladesh dan menaiki bot ke Indonesia kan. Sebab apa? Sebab pihak berkuasa Burma telah melakukan genocide kan, ataupun pembunuhan beramai-ramai untuk membersihkan tanah Burma daripada diduduki kumpulan Muslim ni kan. Kita panggil apa?
something cleansing tu, lupa dah bahasa Inggeris. Ethnic cleansing. Ethnic cleansing lah kan. Sebab dia kata yang ni bukan kami, mereka bukan sebahagian daripada kami, so kami nak buang mereka daripada tempat ni kan. Itu Senang je kerjaan cakap kan, senang pemerintah cakap, tapi benda tu sangat. Jadi sampai hari ni Muslim di Rohingya banyaklah diseksa kan, diseksa dan dibunuh akibat tekanan daripada kerajaan Burma sendiri kan. Banyak orang dibunuh, ada lagi yang ribuan yang dihalau daripada tempat tinggal mereka kan. Macam kita sebut ni, wanita dirogol, kanak-kanak dibukul, dibunuh. Lebih menyedihkan lagi kan, memang kerajaan itu sendiri tidak ambil tindakan yang sepatutnya, tidak mengambil tindakan sewajarnya, tapi membiarkan di pihak kuasa tempatan melakukan jenayah terhadap mereka suka hati, tanpa mengambil kira perasaan mereka, mereka punya hak mereka sebenarnya, tak ambil kira pun. Dan jadi sebagai masyarakat Muslim yang kita harus menyayangi saudara kita sendiri kan, sebagai masyarakat dunia yang prihatin akan nasib mereka ni, nasib mereka yang dinafikan hak sebagai kiranya sebagai warga negara tempat tu sendiri kan, sebagai macam hak untuk menangkap mereka, menafikan hak mereka untuk menetap tempat situ. Bersama-samalah kita kan, kita bertindak menekankan, kita menekankan kerajaan Burma, kita berusaha untuk menekankan Burma serta protes tindakan mereka ni kan. Protes tindakan kerajaan Burma ni yang sangat zalim. Dan kita juga boleh menyebarkan maklumat sedarkan masyarakat dunia ni akan nasib perit yang dialami etnik ni sendiri. Selain itu kita harus sesama mendoakan agar saudara-saudara kita ni mendapat keadaan sepatutnya. Jadi kita boleh katakan kes ataupun yang ni kes yang sama seperti penduduk di Palestin lah. Mereka berada di tanah sendiri tapi dinafikan hak mereka di tanah mereka sendiri kan. Macam sama teruk lah di sana kan. Dibunuh, disembelih kan, dibakar dan sebagainya kan. Jadi kita sebagai pelajar kan, kita boleh lah macam at least kita cerita nasib kan, kita sebarkan kesedaran ni lah kepada rakan-rakan kita. Jadi kalau lebih jauh masyarakat maklumat disebarkan, akan lebih ramai masyarakat yang terbuka mata untuk melihat yang melihat kekejaman yang dilakukan oleh kerajaan Burma. Jadi lebih banyak kesedaran yang dimasukkan dan akan lebih ramai orang yang akan cuba yang akan joint venture dalam memperjuangkan hak ataupun memperjuangkan keamanan atau kebebasan masyarakat Rohingya ni. Jadi selain itu kita boleh mendoakan agar saudara-saudara kita di sana juga dapat kehidupan tenang seperti kita. Kita boleh cakap kita sendiri kan. Kadang-kadang kita ni susah sikit, banyak keluar kan, banyak komplain dikeluar daripada mulut kita kan. Tapi cuba letakkan diri kita di kasut kan, ataupun di tempat berdiri masyarakat Rohingya tu sendiri, apa yang kita rasa kan. Saya dengan usaha kita sebenarnya ni, saya dengan usaha kita menyebarkan maklumat ni kepada kita rakan-rakan. Saya one day tekanan terhadap Myanmar tu akan makin efektif mengatakan. Dan saya kerajaan Myanmar akan diberi balasan ataupun diberi pengajaran terhadap perbuatan mereka sendiri kan. Dan etnik ini mendapat hak yang sepatutnya yang mereka harus dapat sejak 17 tahun yang dulu. Dan etnik Rohingya ni, kalau nak tahu, kan kita cakap tadi mereka di tengah-tengah antara Bangladesh dan Burma kan. Dan hak mereka dinafikan oleh kedua-dua negara. Mereka tak ada pasport, tak dapat hak untuk bekerja, tak dapat hak untuk mendapat makanan dan sebagainya. Tak ada hak untuk mendapat khidmat kesihatan, tak boleh pergi hospital, tak boleh dapat pergi klinik, tak boleh dapat bantuan kesihatan lah. Pendidikan pun tak boleh, bantuan pun tak boleh kan. Lepas tu ramai yang hidup tanpa tempat yang tetap, asyik-asyik lari kan, kena menyorok dan sebagainya. Even kawasan yang mereka menetap sekarang ni kan, tak ada bekalan air yang bersih, tak ada kawasan tu. Kalau kita tengok kan video-video gambar, memang kalau kita kan memang
tak nak hidup, tak nak jejak pun tempat. Macam benda tu memang tidak sesuai untuk manusia sebenarnya. Sebagai manusia yang normal, memang kawasan tu memang tak sepatutnya kita duduk sebenarnya. Memang tak ada bekalan air yang cukup. Semua benda tu sangat memberikan penderitaan yang sangat besar kepada etnik ni kan. Kita sangat teruk lah keadaan mereka kan. Sampai ada satu video ni yang saya tengok, salah satu cara seorang ibu tu nak beri makanan kepada anak mereka, dan mereka melacurkan diri mereka. Sebab memang tak dapat nak buat macam mana lagi mereka nak buat untuk dapat duit lah. Sebab itu yang perlu dilakukan oleh mereka. Memanglah salah, tapi memang tak ada buat apa dah, tak ada jalan lain dah. Sebab nak minta tolong pun tak ada siapa nak ingin tolong mereka. Itulah yang cabaran yang diorang hadapi sebenarnya. Jadi dengan itu, kita perlu tahulah tanggungjawab kita kan, apa peranan kita. Kita tahu peranan kita untuk menyebarkan kesedaran ni, yang itulah tanggungjawab atau peranan yang paling kecil yang kita boleh buat. Jadi cubalah buat, kita patutlah buat yang sekecil-kecil tanggungjawab atau peranan yang kita boleh buat ni. Dan seterusnya kita akan cuba buat peranan yang selebihnya lah. Kalau kita boleh, kita ada masa atau lebih ada kudrat, selalunya ada kita yang banyak bagi alasan dan sebagainya. Dan benda ni walaupun kita nampak benda ni sangat macam usaha yang kita lakukan menyebarkan, mungkin kita menyebarkan hanya pada rakan-rakan kita. Kita nampak usaha ni sangat macam kecil. Kita kata usaha yang kecil ni, kalau kita buat dengan istiqamah atau dengan berterusan, dan secara one day usaha ni akan membuahkan hasil yang lebih banyak. Macam sikit dalam menjadi bukit orang kata lah. Macam kita kena berusaha ke arah ni never give up untuk menyedarkan kita punya rakan-rakan kita, masyarakat dunia. Pentingnya isu ni, kita harus ketengahkan isu ni ke mata dunia, ke batas dunia. Okey, insyaAllah dengan itu kami menutup perbincangan tema kita pada malam ini, iaitu Rohingya Forgotten People. Sebelum kita masuk ke segmen seterusnya, iaitu Berita Radar, kita akan bacakan dedikasi seterusnya lah. Okay, jadi apa dedikasi seterusnya? Okay, dedikasi seterusnya daripada saudara Ahmed bin Kamaruzzaman. Yang berada di mana dia cari? Yang berada di Volgograd, Rusia. Yang ditujukan buat Mahfuz dan Baim yang sedang berada di Marseille. Jadi apa ucapan Ahmed bin Kamaruzzaman ni? Assalamualaikum. Korang dah lupa nak tengokkan yogurt maker untuk aku. Jadi lagu yang ditujukan kepada Mahfuz dan Baim daripada Ahmed ialah Bersatu daripada Raihan. Pada Praskara, kalau biasa mereka dengarkan Bersatu. Untukku menyaksikan
Jumaat 24 Mac yang lepas di Avenue de la Grande Armée, Paris telah berlangsung Manif Portus. Dianggarkan melibatkan 1.4 juta rakyat Perancis yang merupakan suara-suara penentang kepada projek undang-undang perkahwinan homoseksual yang kini telah pun naik ke peringkat Dewan Negara Senat. Perarakan Manif Portus bermula dengan aman, tetapi bilangan peserta yang meningkat dalam beberapa jam telah menyebabkan beberapa rusuhan di sana sini sehingga pihak berkuasa iaitu polis bertindak keras terhadap mereka. Ini telah menjadi bahan perdebatan dan pihak polis telah menerima kritikan yang hebat. Okey, dengan itu kami akan menutup lah kan siaran radar pada malam ini. Kami ingin minta maaf lah sebab tak ada trivia ataupun tips-tips yang menarik pada malam ini. Dan kami akan buat maaf begitu. jika ada silap masalah, Silap silap masalah. bahasa Astera. Jadi dengan itu kami ingin mengingatkan lagi lah kan, kita perlu tahu tanggungjawab kita, kita perlu tahu peranan kita dalam menolong semua. Kita bukan secara spesifiknya masyarakat Rohingya lah, dan juga peranan kita untuk menolong semua masyarakat yang ditindas dan dianiaya di dunia ini kan. Lebih-lebih lagi kepada masyarakat Islam ataupun Muslim di luar sana, kita ni ada tanggungjawab kepada saudara kita kan, yang seagama kan. Mereka adalah kan, dalam Al-Quran Allah dah cakap dah, semua orang Muslim bersaudara kan. Jadi kita tahu takkan kita nak biarkan saudara kita menderita kan, sedangkan kita hidup senang kan. Kesusahan yang paling susah kita kena pun ada sekadar fail exam, kadang-kadang duit terlebih guna sampai tak cukup duit kan. Yang tu salah kita sendiri dan sebagainya kan. Jadi apa tanggungjawab kita kan? Adakah kita tak mau menyahut seruan Allah di dalam Al-Quran tu sendiri kan? Dan juga macam kita tak ambil, kita extra sikit isi ataupun poin daripada minggu lepas yang dia sebut bahawa kita perlu jauhkanlah diri daripada semangat panggil apa? Semangat Kebangsaan. asabiah tu. Yes. Semangat kebangsaan tu kan. Yang kita tahu kes yang berlaku di Rohingya ni adalah sebab sebab ni lah etnik tu sendiri kan. Depa semangat asabiah tu terlalu kuat, tak suka bangsa lain, nak menyahkan bangsa lain, rasa bangsa depa bagus. Hanya disebabkan warna kulit, keturunan, benda itu hanya fizikal kan. Fizik saja. Benda tidak membawa apa-apa perbezaan sebenarnya. Dan juga konflik antara agama kan. Sepatutnya benda tu tak berlaku lah. Sebab dalam semua agama menekankan keamanan kan. Semua kena baik kan, tak kira mana-mana agama pun. Jadi itulah yang kita perlu buang lah semangat asabiah dalam diri kita kan. Kalau rasa ada sikit lagi kan dalam diri kita yang rasa tak suka bangsa lain, muhasabahlah diri kan. Buanglah segala yang buruk dalam diri kita, dan kita doa untuk Allah masukkan segala yang baik dalam diri kita, insya-Allah. Di Jazizia ada kata-kata akhir. So usaha yang kita harus lakukan tu, walaupun kita nampak benda tu sangat kecil, buat kata orang, a little can make changes sebenarnya. So never kata badan rendah pada usaha yang kecil. So ayolah kita bersama-sama meningkatkan kesedaran pada masyarakat dunia tentang isu ini. Isu ni secara precise ni untuk memahami, tapi secara general isu hak kemanusiaan di mana Palestin, di Syria, di Iraq, di mana sekalipun, di mana-mana saja pun hak manusia harus ditegakkan sebenarnya. Dan kata tadi ada tadi kan, semangat kekauman, kebangsaan tu haruslah dihindarkan lah. Sebab benda tu lah yang menyebabkan
dunia kita berlaku macam ni sekarang ni sebenarnya. Nescaya kalau benda tu kita tidak ada kan, sedikit pun tidak ada dalam diri kita, nescaya dunia kita sekarang ni merupakan dunia akan yang macam dunia yang beza yang kita nampak sekarang ni. A new world lah, macam a new world or new peace world sebenarnya. Okey, wala. Dengan itu kami akan menutup dengan dedikasi, dua dedikasi terakhir daripada pendengar Radar. Okey, Adik Jazzy tolong baca dedikasi yang pertama. Yang pertama daripada saudara kita yang daripada Beluar, bernama Syahmi Syahiran bin Ahmad Rizwan, yang ditujukan buat semua Tourangeau dengan Blazois. Blazois. So yang siul kan, yang berada di Tuh dan Beluar. Ucapannya apa DJ? Ucapan mereka, terlalu banyak nikmat yang kita dapat dalam kehidupan harian kita, maka manfaatkanlah nikmat-nikmat tersebut dan jangan lupakan saudara-saudara kita yang serba kekurangan. Semoga kisah hidup mereka memberikan motivasi dan menjadikan kita lebih bersyukur. Good words ya. Okey. Jadi dedikasi yang kedua, lagu permintaan daripada Syahmi Syahiran, Damai Yang Hilang, dan daripada Nausihat. Okey, dedikasi terusnya daripada saudara Pun kita ataupun Wee Chie Pun yang berada di Grenoble, dan ditujukan buat semua rakan-rakannya daripada PLKN Camp Tasoh tahun 2008 batch yang pertama yang berada di seluruh Malaysia dan mungkin juga di seluruh negara dunia lah kata. Dengan apa ucapannya DJ Arif? Dan ucapan pun kepada semua kawan daripada PLKN Camp Tasoh tahun 2008 kumpulan pertama. Okay, sorry my Malay really karat D. Karat D. D tu macam already lah, kalau saya faham. So I'm just gonna say that it in English. Thanks for all friends from PLKN. They really have opened my point of view on my country, Malaysia, including those Malay songs they introduced to me, and this is one of the few Malay songs that I got to know that time. Trust me, as a Peningit, a place where dominated by Chinese, getting in touch with Malay culture is often very rare for me. Never rare for us lah. So okay, itu dia. Dan lagu apa? Lagu permintaan oleh Pun ialah Gemuruh daripada Faizal Tahir. Faizal Tahir. Okey, dengan itu kami tutup siaran kami, radar kami pada malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radar bukan sekadar radio biasa. Kita dengarkan dua lagu yang terakhir ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam. Tercalar pelangi dihiris gerimis, senja pun merangkak menutup mentari, terbias warnanya ke wajah. Lagu kedamaian tiada kedengaran, bumi yang mereka disirami darah, kemelut melanda tiada kesudahan, kemusnahan bermaharajalela yang lemah menjadi mangsa. Anak-anak kecil menggoncangkan ibunya yang lemah lenglai, tak lagi bernyanyi.
soalan yang tiada jawaban. Kemanusiaan telah lama hilang, kini yang tinggal hanya ketakutan. Musnah kasih sayang dan persaudaraan, tandus akhlak dan keimanan menyemai persengketaan. Anak-anak kecil menggoncangkan ibunya yang lemah lalai, tak lagi menjawab jeritan suara batinnya. Tak siapa mendengarnya. Kemanusiaan telah lama hilang, kini yang tinggal hanya ketakutan. Musnah kasih sayang dan persaudaraan, tandus akhlak dan keimanan menyemai bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa.
rasa